habaq aja kita pun nak mati juga. Habis tu wa yaqra'a ma tayassara minal Quran, disunatkan orang ziarah itu membaca apa-apa juga yang kemudahan baginya daripada Quran. Baca apalah yang mudah lah, surah Yasin ke, Qul Huwallah ke, apa yang mudah baca. Jangan pergi duduk cabut rumput saja. Mai cik mai cabut rumput wan ni mai. Raya itu mak mai cabut dah, ni naik balik dah. Tak payah tu. Baca Quran sambil duk cabut tu. Apa yang boleh Qul Huwallah ka? Pasal apa? Li'annal qira'ata, kerana membaca Quran itu tanfa'ul mayyita, dapat memberi faedah, manfaat kepada yang si mati, fi thalathati mawadhi'a, di 3 kedudukan dan keadaan. Mayat akan dapat faedah daripada kita baca dalam 3 keadaan. Apa dia? Idza quri'a fi hadratih, ketika kita baca Quran di tepi mayat. Ni mayat ayah, kita baca Yasin tepi dia, dia dapat faedah daripada bacaan kita. Kita pergi kat kubur dia, kita baca Quran tepi kubur dia, dia dapat faedah dari bacaan kita. Ni kata Syekh ni. Orang lain tak tahu dia kata lagu mana. Saya baca ada ni ya. Ni Syekh ni kata ni. Syekh Amin Kurdi yang buat kitab Tanwirul Qulub, mati 100 tahun dah, seorang wali Allah. Kita baca tepi mayat, mayat dapat faedah daripada bacaan kita. Satu keadaan. Keadaan kedua, au fi ghaibatih, kita baca jauh daripada dia. Dia duduk Kuala Lumpur, kita duduk di Al-Ustaz, kita baca. Ghaib, dia ghaib daripada kita, maknanya tak duduk depan dia lah, dia jauh daripada kita. Lakin tapi da'a lahu aqibaha, kita berdoa kepada dia lepas kita baca. Ya Allah, sampaikan salam Yasinku ni kepada kawan aku yang mati di Johor Bahru, ya Allah, Mat bin Jusuf. Kita baca doa, hadiah kat dia, sampai. Dia duduk di Madinah, sampai. Duduk di Mesir, sampai. Duduk di mana pun sampai. Itu kalau kita baca jauh pada dia. Kalau baca tepi tak payah, duduk doa-doa dah, memang untuk dia dah tu. Ni baca jauh. Duk buat tak? Dia orang Kelantan, ayah mati tu di Pulau Condong. Dia menikah orang Kok Diang tempat saya. Dia nak baca ke ayah dia mati sana, boleh. Pas-pas baca, ya Allah, awsil sawaba ila, sampaikanlah pahala kepada ayahku sekian-sekian. 2. Yang 3, au qasadahu biha wa illam yad'u lahu, ataupun dari awal lagi kita berniat untuk kita baca kat kawan tu, walaupun kita tak berdoa lepas daripada kita baca. Kita memang dah nawai itu duduk sila tu nak baca kat ayah. Ayah duduk di Johor Bahru, kita baca sampai terus. Walaupun di akhir kita bacaan tu kita tak kata, tak berdoa, ya Allah sampaikan pahala kepada ayah aku. Tak kata pun tak apa. Pasal apa? Masa kita duduk sila nak baca tadi, kita nawai itu dah untuk dia. Boleh? 3 keadaan ni kata Syekh, sampai pahala. Nombor 1, kita baca tepi mayat. Nombor 2, kita baca jauh pada mayat, tapi kita minta doa pada Allah sampaikan pahala kat dia, sampai. Nombor 3, kita duduk tu memang kita nawai itu nak baca untuk dia. Macam orang-orang kita duk buat lah. Nah, kita di Kedah ni duk buat selalu. Apabila orang mati, malam tu kita pakat pergi baca apa yang kita baca. Kita memang kita duduk nawai itu tu untuk jenazah yang mati tadi. Lepas tu kita doa pula untuk dia, lagi bagus. Lepas tu kita gabung lagi kepada tok nenek kita yang mati dulu-dulu pun masuk sama di dalam doa tu. Lagi cantik. Mujok mai pagi ni. Banyak kita tahu. Saya tak mau cakap yang saya punya. Saya cakap yang kitab punya, saya terjemah. Kalau tak betul, pergi tolong tunjuk kat orang tu, ni dia, hak ni yang kami mengaji, tolong baca Ustaz. Wa yusannu, dan disunatkan
qiraatul ikhlasi, baca ikhlas. Baca ikhlas ni apa ustaz? Apa dia baca ikhlas? Baca, jangan niat-niat kok lain. Ikhlas elok. Tak. Baca surah Qul Huwallah. Tu dia lah. Baca ikhlas tu bukan ikhlas baca. Ikhlas tu memang dah. Dia doa abang lah tu orang tahu dah. Ikhlas ni baca suratul Ikhlas. Qul Huwallah. Berapa banyak nak baca? Dia kata kalau elok-elok bacalah 11 marratan, 11 kali. Elok-elok baca 11 kali. Wa an yaqula, lepas baca tu kita kata ni doa. Allahumma, wahai Tuhanku, awsil, sampaikanlah sawaba, pahala ma qara'tuhu, apa yang aku baca ni, ila fulan, kepada fulan bin fulan, au lil mauta, ataupun kepada orang-orang yang mati itu. Kita hadiahkan pahala kepada mereka. Nah, baca 11 kali qul huwallah. Syekh ni kata. Habis kita pergi ziarah kubur ayah kita. Surat Yasin tak bawa ustaz. Oh, balik merkit, tapi teringat ke ayah. Kat ayah singgah tengok kubur ayah. Saya minggu lepas teringat kat ayah. Saya pergi beli nasi lemak, kena pergi kubur Ustaz. Tak tahulah. Barangkali ayah kata lama tak mai ziarah aku. Jauh dari rumah saya. Pergi Allah. Tengok kubur Tok Wan, Tok Penakan. Tok Penakan saya ni nama Haji Hamidah. Dia mati umur 120 tahun. Anak tak ada duduk dengan ayah saya. Mak ayah saya, tok saya tu adik dia. Dia duduk, dia Quran cukup pandai. Dia duduk Mekah setahun. Cakap Arab boleh. Mati tahun 70-an, 70 dulu. Umur 120. Baca Quran tak payah pakai spek mata. Kata Tok Wa baca ayat apa? Pagi-pagi hang celup tangan dalam ayat, hang baca laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Hang percik masuk ayat tu dalam mata hang. Aku duk buat lagu tu lah daripada dulu. Lepas tu masa orang azan sampai asyhadu anna Muhammadan, dia sebut Muhammadan tu, hang muih di kuku hang dua ni, hang kata marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bubuh di mata. Tiap-tiap kali orang azan, mata aku tengok. Aku ngajak Quran hang tak payah tengok. Tu amalan-amalan depa. Saya tak buat tu pakai spek mata tu. Tahu saja tapi tak buat. Lama dah tahu. Cerah mata. Dia mengajak dalam istana Negeri Perlis dulu. Raja Syed Alwi dulu ni katanya pernah mengaji kat dia. Dia masuk istana dulu bebas. Tok guru Quran, anak-anak raja. Pergi teringat kat dia, pergi tengok kubur dia. Tinggal tanda hak belah kaki je, hak belah kepala tak ada, rebah. Pergi tengok, Allah kesian Tok Wak. Dia tak ada anak, tak ada cucu. Tapi dia bercakap tak ada macam orang tua-tua lain. Dia berjumpa dengan siapa pun. Duk baca Quran kalau ni. Orang tu, orang kampung. Malu-malu. Baca juga Tok Wah. Baca Cik Nur, tu lah ibadat kita. Kita nak mati. Jumpa siapa pun dia tak cakap. Cucu hang apa orang, dia tak tanya. Saya duk tengok dia lagu tu. Kalau kita pijuh, pi balik kan. Gelin gila kan dulu, gelin gila pi balik kan. Lari kita balik, takut gelin gila. Duit dia sekupang dia buh, dia bekas pinang buh bawah tempat kapuk. Saya duk curi kak dia.
Pi buat tu. Wah buat apa tak wah, tak buat apa. Ha, hampir mana? Dia duduk ayah saya buat rumah dia semuruk. Dia ralik dia buka. Boleh 2 kupang. Saya duduk curi kak duit dia. Tok wah saya tu mati. Dia mati kemudian datuk saya. Allah, ni orang-orang yang saya akan teringat tak boleh. Baik. Kita kalau kita ingat kepada orang mati, insya-Allah kita mati pun ada orang ingat kat kita. Tapi kalau hidup kita ni tutup buku kat orang mati tak nak ingat. Kubur mereka kita tak ziarah. Kita mati pun orang tak ingat kat kita. Saya tak boleh dah tuan-tuan, tua-tua ni cakap bab mati dia nak teriak. Dulu tak apa. Baca 11 kali qul huwallah hadiah. Wa an yatasaddaqa, dan hendaklah kita yang hidup ni bersedekah. Tuan-tuan, buh dalam beg tu dekah. Dekah bukan untuk tuan-tuan, niat untuk ayah sampai. Tuan-tuan hak duk bagi duit-duit ni, saya duk bagi budak-budak ni. Sepanggil hari Jumaat bagi seorang RM10 ke, ikut keadaan lah. Ambil belanja. Ni tuk bagi ke hampa. Hampa duk hafal Quran, ambil duit. Malam tu, malam Mahabbatul Rasul buat di stadium tu, saya sewa van 2 biji. Hampa pi ya. Tak mai. Bagi seorang RM10, apa nak makan apa. Seronok tak sangka. Tanya balik, 10 ke? Tak ada 20. Budak-budak. Tak apalah nanti. Lepas tu saya duk impun dana juga hal lebih tu. Saya simpan dalam bank. Bank, Afin Bank tu kita duk simpan. Kita nak buat dana. Sebab kalau kita mati pun Mak Tafiz berjalan sebab duit dia ada. Saya bubuh atas nama Mak Tafiz Ar-Riyadah. Nanti saya mengajak pula, saya nak buat mai tu, dia punya kad. Tuan-tuan nak bubuh dalam akaun tu, masuk terus. Tuan-tuan setuju tak? Pelan setuju ni, saya apa? Deras sikit lah. Bersedekah untuk orang mati. Ada seorang Pak Haji, dia buat bendang belah Jalan Salang kot, dia Salang Pida 8 kot. Tah dia ada ini. Dia mai kat saya dengan perempuan dia. Umur lebih kurang 70 lah. Dia tu perempuan mungkin 60 lebih. Mai duduk kat saya. Ustaz dia. Ni nak bagi duit sikit lah kami suami isteri ni untuk Mahat Tahfiz Ustaz ni. Ya Abang Ji. Abang Ji duduk dengan siapa duk mah? Kami berdua lah, anak-anak semua dah lepas habis dah. Tak ada siapa. Ni buat bendang boleh sikit, nak bagi ya kat ustaz sikit, buatlah apa pun. Tak apa insya-Allah. Dia buat keluar dalam beg, dia bawa beg tangan tu. Bungkus yang kertas surat abang. Saya pun ambil kertas surat abang tu. Banyak mana Abang Ji ni? Tak tahulah. Ada 2 ikat dalam tu, saya satu, perempuan satu, kami buatlah. Takat tu yang kami ada. Jemu-jemu teh dia pun balik. Dia balik, saya pun buka plus kertas abang, bilang-bilang seorang 5,000, 10,000 dia bagi kat saya. Buat bendang. Makan gaji dengan saya belum tentu lagi boleh bagi 5,000, 50 kot. Allah, saya kata bahagia. Bahagia. Nah,
seorang kerabat diraja. Saya tak mau sebut siapa-siapa sebab dia tak bagi mention nama dia. Dia bisik kat saya, Datuk, ya, saya nak buat sikit lah kebajikan. Saya suruh budak saya tulis cek kat Datuk lah. Datuk ambil, Datuk buat sengak-sengak lah, terus saya bagi tahu kau orang. Lepas tu budak dia tu, pegawai peribadi dia main suruh pergi pejabat saya, suruh bagi tulis cek, bagi 10,000 kat saya. Lepas tu bulan puasa baru ni dia panggil pergi ke pejabat. Saya pun pergi. Buat apa pula aku ni, pasal apa aku buat salah apa ni. Kerabat panggil pula ni. Lepas tu budak pejabat kata kat saya, Datuk nak jumpa dengan Tengku pukul 2 kah? Aish, bila aku nak berjumpa ni, aku tak pernah, aku tak kemau jumpa ni aku. Tak saya tak. Ni Tengku Abang ni, pukul 2 Datuk nak jumpa dia. Tak apa, aku pergi, aku terlupa, tak tahu. Saya pun pergi. Masuk sembang seorang sama seorang. Bukan Datuk nak jumpa saya nak jumpa Datuk. Lega. Dia nak jumpa saya, bukan saya nak jumpa dia. Saya nak jumpa bapa. Dia ambil 3 envelop. 1 envelop semua warna kuning. Datuk, ni dalam ni ada 1,000. Datuk balik buat buka puasa ke, minta budak-budak tahfiz Datuk, baca doa hadiah kepada ayah saya, Tuanku Badli Shah. Yang ni Datuk 1,000 juga Datuk ambil, dalam ni dah 1,000. Baca untuk mak saya. Yang ni Datuk 1,000 juga. Yang ketiga, ini untuk Tok Wan saya, Tuanku Sultan Abdul Hamid. Saya pun terima 3 envelop 3,000, suruh buat balik jamu buka puasa budak-budak. Suruh budak-budak baca apa yang boleh. Seorang anak raja yang ingat kepada tok nenek mereka. Saya duk bagi juga Datuk, tapi saya tak apa percaya hak duk bagi-bagi dah. Hak ni saya nak bagi kat Datuk sendiri. Kemarin pergi istana, saya salam dengan dia. Dia kata, Datuk bila nak pencen? Dia tanya saya. Saya kata, saya tak ada pencen, saya kontraktor. Dia gelak. Bila tu habis kontrak? Bulan 7 ni Tengku. Tak apa. Dia buat gitu, tak apa. Tak apa, saya tak tahu lah kat mana. Tak tahulah nak sambung. Saya terpulang lah, rezeki di tangan Allah. Kita dulu jadi mufti pun saya tak pernah minta. Tapi tuanku yang titah. Hak ni, kita buatlah surat. Dah orang suruh buat surat. Scan semua badan ni, lagu mana ada lagi ke lemak tang mana, pergi hantar semua. Medical check up tu kita hantar, lepas tu terpulang. Saya mengajak ni sampai mati ya. Kita bukan ada pencen. Ni minggu lepas ada pemain bos satu lagi program di Kuala Lumpur, satu masjid. Saya kata tak tahu. Haduk pi dah tu sehari semalam 4 masjid. Ni jadi 5 lah. Sebulan sekali saya pergi. Mengajak sampai mati. Kalau Pak Si tak mau pun saya tempat lain. Saya bukan kira. Duk gagah ni Pak Si apa Sungai Petani, Pak Si Banak Baru tu duk tanya bila Datuk nak boleh mai kat kami. Kata hak lot start pun kata kalut keadaan. Jadi saya nak cerita, anak-anak raja pun jangan hak dia faham lebih pada kita. Kita bercakap agama dia dengar. Tuan-tuan, saya respon lah. Walaupun ada lah benda-benda kadang mereka tak kelumbung, biasalah tu orang kita. Tapi hati
Bukan senang nak panggil anak raja, nak panggil saya apa, saya manusia biasa saja. Tapi dia bagi amanah harapan dia untuk ayah, untuk nenek dia yang mati. Dia pun ambil gambar Sultan Abdul Hamid tak di kedai jadi pelari. Tapi kat kawan tu apa tak buat. Pelari dengan Cina, dengan Hindu semua bubuh. Kununnya pelari. Tu tak apa juga. Bubuh dekat tong duit, suruh jaga duit pula. Tapi apa yang kita baca kat dia? Sultan Abdul Hamid seorang raja yang orang kata alim agama. Jadi nak cerita, kalau kita ingat kepada orang yang mati, insya-Allah ada orang akan ingat kat kita. Walaupun bukan dari kalangan anak cucu kita, kawan rakan kita, dia ingat Allah. Saya ingat kawan dulu duk ngaji paksi, duk dekat-dekat dia mati dah. Mari kita baca Fatihah sekali kat dia. Kalau kita ingat kepada orang mati, orang hidup akan ingat kat kita. Kalau kita tutup pintu, tak ingat orang mati, sembang pun duk kira saham saja. Hang banyak mana saham. Sembang hak tu hak ni, maka kita mati pun tak ada siapa ingat kat kita. Wa an yatasaddaqa alaihim, dan hendaklah kita ni yang hidup ni bersedekah ke atas mereka. Bersedekah ke atas tu bersedekah bagi pihak mereka. Buat kebajikan itu untuk mereka. Fayanfa'uhum, sedekah kita itu memberi manfaat kepada mereka. Wa yasilu, dan sampai sawabuhu ilaihim, pahalanya pada mereka. Sawabuhu tu bukan bahu, buhu tu silap nahu. Sawabuhu, dan sampai pahalanya kepada mereka. Wa an yuqarriba min mazurihi, macam tadi juga dalam kitab tadi, dan hendaklah dia menghampirkan diri kepada orang yang dia ziarahnya, ka qurbihi, seperti dia menghampir diri minhu kepadanya hayyan, masa hidup dulu. Bagaimana kita pergi ziarah masa hidup, kita duduk dekat dia, lepas dia mati pun kita ziarah, duduk dekat dengan kubur dia, jangan duduk jauh-jauh. Wa yusallima alaih, dan hendaklah dia beri salam kepadanya. Assalamualaikum, kalau ayah kita, Assalamualaikum ya walidi, ya abati, ya ummi. Cakap Melayu pun tak apa. Assalamualaikum mak. Cik mai ni mak ni. Mustaqbilan wajahu, bagi salam tu dalam keadaan kita beradab ke muka dia, macam tadi. Liqaulihi, kerana ada sabda Nabi, riwayat Al-Baihaqi dan Abu Dunya. Nabi bersabda, Nabi kata apa? Ma min ahadin, mana-mana seorang kamu, yamurru, berjalan, biqabri akhi, di tepi kubur kawan dia. Kawan tu mati, kita pergi berjalan ke tepi kubur dia. Kawan tu al-mu'min lah, yang beriman. Kalau kawan tu kafir tak mau. Kana ya'rifuhu, dulunya masa hidup kita kenal dia. Fid dunya, di dunia dulu kita kenal dia. Apa tak kenal? Duduk mengaji dekat-dekat paksi ni. Fayusallimu alaih, kemudian kita pergi tepi kubur dia tu, kawan kita kenal dia dulu, kita bagi salam kat dia. Illa arafahu, kata Nabi, melainkan kawan tu pun kenal kita. Oh, hang mai tengok aku Cina. Dia tu nama hak mati tu, kita nama Cin. Ni dia tengok Cin bagi salam, dia kenal Cin. Oh Cin, hang mai ziarah aku. Wa radda alaihi salam, dia akan jawab balik salam kita.
Ni Nabi Muhammad habaq kat kita, hadis riwayat Abu Dunya dan Baihaqi. Sebab itu kita pergi ziarah, kita bagi salam. Kalau ayah kita, ayah kenal kita, oh anak aku 7 orang, hang seorang lah duk mai. Lagi-lagi pergi mana? Pensyarah universiti tak mai pun. Dia duk kalut ayah dengan pensyarah universiti. Keteh kerja sana, keteh kerja sini, dengan dia tak buat kerja. Keteh ada buat kerja. Ni pun lagu tu juga. Beli tikar semayang, beli belerang bang, dia semayang. Belerang bang kan, dia tak payah, kita tak payah bang, dia belerang bang lah. Ada baru. Tahu belerang bang? Tu keras macam batu, dia perlu buat ubat korak tu. Balik masak, belerang tu. Dulu panggil belerang bang, dia kata, kawan tok guru saya kata dulu, hang beli belerang bang tak ada rumah, hang tak payah bang lah. Lepas tu hang beli tikar semayang, hang tak payah semayang. Tikar semayang, belerang bang, hang tak payah buat apa. Ni pun lagu tu juga lah. Keteh kerja sana, keteh kerja sini, kita tak buat kerja apa pun. Hebat sangat. Oh, kita seminar ni, kita ada pembentangan 5 kertas kerja. Apa dia? Bagaimana nak memacukan ekonomi kita. Oh. Macu ekonomi. Keteh aja duk kerja, kita tak buat kerja. Orang dulu keteh tak kerja, ini duk kerja orang. Cik tuan-tuan. Janganlah duk sokong sangat nama. Kata betul-betul. Abang hang pergi mana tak main ni, hang seorang je main. Mak dia kata, anak aku 7 orang. Awak hang seorang main. Cik ya mak, cik tak ada kerja banyak, duduk di rumah tu, duduk pergi mengaji. Ustaz-ustaz duk abang teringat kat mak tu cik main. Depa tak tahulah mak. Depa kalut dengan dunia ni. Allah. Mak kata, Nabi kata, orang yang mati duduk dalam kubur ibarat kal ghariqil mughawwis. Hadis tu insya-Allah kita akan bagi kuliah akan datang. Seperti orang yang mati, seperti orang yang lemah air, tenggelam air, duk minta tolong. Itulah ibarat orang yang duduk dalam kubur. Macam orang tenggelam air, duk minta tolong. Duk lu, oh tolong. Lagu itulah. Nabi kata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Tidaklah umpama orang yang mati duduk dalam kubur dia umpama orang yang tenggelam air yang sedang duduk minta tolong. Dia duduk tunggu apa? Kalau tenggelam air duduk tunggu siapa nak tolong dia, siapa nak tahu tali kat dia, siapa nak bagi apa pelampung kat dia. Yantaziru da'watan min akhi. Hak mati tu yang tenggelam air dalam kubur tu duk tunggu doa daripada kawan-kawan. Wa bani wa ummihi wa walidihi wa bani, duk tunggu kalau pak tolong doa kat dia, pak tak mati lagi dia mati dulu, ataupun dia duk tunggu doa anak-anak dia dulu. Mak duk tunggu doa anak. Lepas tu Nabi kata, apabila dia dapati ada anak yang doa kat dia, ada kawan yang doa kat dia, itu yang paling dia suka sekali. Orang tenggelam air ni tuan-tuan, dia suka apa? Dia duk loop lah. Kita kata, sekali naik makan nasi lemak lah, aku belilah. Dia tak mau nasi lemak. Dia nak apa? Kita tahu pelampung kat dia, kita tahu tali kat dia, dia boleh berpaut supaya dia jangan tenggelam. Begitu juga orang mati, dia tak mau apa, yang dia mau doa kita supaya. Sebab itu tuan-tuan, doa kita, istighfar kita kepada ibu bapa. Dia minta doa, ampun ibu bapa, astaghfirullahalazim, ya Allah aku minta ampun dosa, li untuk saya, wali walidayya untuk ibu ayah saya, wali jami'al muslimin wal muslimat dan muslimin muslimat. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'al muslimin wal muslimat.
Allah. 2 minggu lepas saya pergi ceramah di satu tempat. Lepas pada pokok senar pergi mana tu, Jalan Pinaka. Apabila saya dijemput ceramah, ada seorang murid ayah saya yang dia tak ada anak, yang ada anak tiri. Dia berkahwin dulu dengan orang ustaz. Pak Haji itu mati, tinggal anak tiri, anak-anak tiri dia. Dan ada anak kecil Pak Haji itu duduk dekat pokok senar tu. Dia pun mak nak tumpang hang lah pergi duduk, dia tak ada anak. Anak murid ayah saya. Dia pun tumpang anak tiri ni, anak tiri pun kahwin-kahwin semua. Takdir ke Allah, anak tiri itu mati. Duduk dengan menantu bini anak tiri itu. Menantu tu pun menikah lain. Habis dia tumpanglah seorang anak tiri lain. Bukanlah tumpang, duduk bergantung. Anak tiri dan perempuan. Tadi laki-laki yang mati. Dan suami anak tiri perempuan ni orang alim lah. Pandai, dia jadi imam, biasa kerja dengan JAKIM. Duk arak-arak, mati pula kawan tu. Dia dengar saya nak pergi ceramah. Dia suruh anak tiri dia telefon, suruh mazirah dia. Saya pun pergi awal, ceramah lepas maghrib pergi awal. Pipi saya tengok-tengok dia, Allah sedih. Duduk atas kursi, tua. Anak murid ayah saya kecil-kecil dulu, mereka lah duduk ngasuh saya. Tapi, Masya Allah, saya panggil kak ke dia. Kak baca Quran tak apa, baca Quran tak apa. Quran nak kecil pun kak tak payah pakai spek mata. Dia lebih tua pada mak saya lagi. Duduk atas kursi. Dia kata makan tu. Dia cakap dengan saya, aku makan tu. Makan tu. Tu semua tu ada cucuk-cucuk apa semua, bihun-bihun. Tak banyak kau ni. Dia kata, cuba baca Ustaz. Dia kata ayat syifa ni. Ayat syifa ni ayat untuk penawar. Saya pun baca. Tu apa erah dia kata. Duk buat ramai. Ni nak abang. Apa dia? Tiap-tiap hari kau duk baca apa ni? Yasin, Tabah, Waqi'ah, semua surah-surah tu. Kahfi. Tiap-tiap hari kau duk buat ramai baca tu. Eloklah. Tiap-tiap hari kau baca untuk diri kau, untuk ibu bapa kau. Hari Isnin kau puasa, siang kau baca untuk guru-guru kau. Tambah sekali ayah kamu. Dan abang kau mimpi selalu ayah mai. Kau mimpi selalu ayah mai. Apa makna dia tu? Saya kata, kalau ayah duk mai jumpa kau selalu, dia sayang kat kau, anak murid dia. Duk baca Quran selalu. Saya pun jarang mimpi ayah saya sebab tak boleh baca kat dia. Dia kata, kau janji dengan Allah dah, hari Isnin kau baca untuk guru-guru kau. Ni awak guru-guru lain tak ada, tak apa mimpi mereka ada. Ustaz Salim pun hubungan kau dengan mereka korang, dengan ayah. Ayah dulu marah, Timah hang pergi mengajak Quran, mengajak. Dia nama Fatimah. Allah sedih. Duduk seorang. Anak dia tiri kata, anak-anak menantu tiri kata, kami nak main tidur, dia tak bagi. Kata, pergi balik tidur. Anak isteri, suami yang papi, tinggal aku seorang tak papi. Malam kemarin itu terbakar rumah ni, lampu elektrik lama. Api perau ni. Allah, dia tak abang kat kami. Itu kau buat mana? Kau pergi tutup switch tu, hak luang tu, mati. Lepas tu baru abang tengok hitam dapur. Allah, Tuhan pelihara. Tidak habis rumah kayu semua. Nak cerita aja. Kita ingat orang yang mati, orang mati akan ingat kat kita. Ni Nabi pun kata,
Dia kenal kita, siapa bagi salam kat dia. Mari kita baca hak Melayu pula lah. Balik dengar sampai tutup kitab dah. Bagus anak murid Pak Si, bagus sungguh. Dia duduk tengok jam bila Datuk nak ni, nak berhenti ni. Abang kata orang tua tu main pukul 10.30, Datuk tak berhenti lagi. Disunatkan pelawat yang menziarahi kubur dalam keadaan berwudu dan berkata ketika memasuki kawasannya. Apa dia? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Hu tentu tu. Ha pun tak betul. Hu. Insya'allahu bikum lahiqun. Artinya, salam sejahtera ke atas kamu, wahai penghuni kubur, orang yang beriman. InsyaAllah kami juga akan mengikuti jejak langkah kamu. Nak main sini juga. Dan disunatkan juga membaca mana-mana ayat Al-Quran, kerana bacaan Al-Quran akan memberi faedah kepada mayat di 3 keadaan. 1, dibaca di samping jenazah. 2, dibaca ketika berjauhan dan didoakan untuk mayat selepas bacaan. Dan 3, diniatkan pada awal untuk jenazah walaupun tidak didoakan untuknya selepas bacaan. Dalam 3 keadaan ni sampai insya-Allah pahala bacaan kita. Dan disunatkan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 11 kali. Dan berdoa selepas itu dengan katanya, wahai Tuhanku, Engkau sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada si fulan, sebut nama dia, ataupun kepada orang-orang yang mati itu. Kalau ramai kita sebut begitu. Dan disunatkan juga kita bersedekah ke atas mereka yang sudah mati, kerana ianya memberi faedah dan pahalanya sampai kepada mereka. Dan hendaklah ia menghampiri orang yang diziarahinya seperti mana ia menghampiri semasa hidup dahulu. Dan juga memberi salam kepadanya dengan menghadap ke arah mukanya, kerana Rasulullah pernah bersabda, mana-mana orang yang berjalan di tepi kubur saudaranya dan yang mukmin, di tepi kubur saudaranya yang mukmin yang dikenalinya, lalu memberi salam ia, maka tentu saudaranya itu mengenalinya dan menjawabkan salamnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi. Jadi apa yang kita sebut tadi, alhamdulillah kita terjemah. Tuan-tuan puan-puan balik baca, duduk saja-saja baca. Tolong impun ni, saya bagi ni selai 2 helai ni, impun banyak-banyak. InsyaAllah nanti banyak kita buat buku. Sebab saya ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Bukan hak saya sendiri. Saya nak buat kitab, saya tak erti. Saya tak pandai, saya tak ada ilmu. Hanya saya boleh ambil sana, ambil sini. Terjemah setakat saya mampu untuk menjadi bahan bacaan kita. Nah, tuan-tuan, insyaAllah itulah yang dapat kita sampaikan pada hari ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadat kita dan beri kepada kita ganjaran dan beri kepada kita ilmu bagaimana cara seorang hidup untuk menziarahi orang mati. Dan ingat, hari ini orang mati, besok kita akan pula mati. Hari ini kita semayang orang mati, besok orang semayang kat kita mati. Hari ini kita usung orang mati, tanam simpan orang mati. Barangkali suatu hari nanti orang akan usung kita dan simpan kita pula, tuan-tuan. Habis dekat tu, tuan-tuan, mari kita akhiri majlis kita, kuliah kita ini dengan doa. Dan sekali lagi saya merakam ribuan terima kasih atas sumbangan adik kakak semua kepada Ma'had Tahfiz Ar-Riyadah yang pelajarnya tidak ramai, hanya 20 orang sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, Engkau perelokkanlah pegangan kami kepada agama, ya Allah, karena ianya akan mengurus segala urusan kami. Aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Engkau perelokkan urusan dunia kami, ya Allah, karena di sinilah tempat kami hidup, ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Engkau perelokkan urusan akhirat kami, ya Allah, kerana di sanalah tempat kami akan pergi menerima amal kebajikan dan kejahatan apa yang kami lakukan, ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Engkau jadikan hidup kami ini sebagai ruang kesempatan untuk kami menambahkan lagi amal kebajikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Engkau jadikanlah mati kami sebagai kerehatan kami daripada segala dosa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.